apa yang kita nak buat hari ini? Okey, sebenarnya kita akan buat latihan berkaitan dengan karangan. Okey, jadi karangan hari ini cikgu nak kamu betul-betul ingat. Okey, apa yang telah cikgu ajarkan kepada kamu? Contohnya seperti ikamasen, masih ingat? Apalagi yang kita belajar, cikgu nak kamu ingat betul-betul. Okey, banyak lagi yang telah cikgu ajar di dalam kelas berkaitan dengan pendahuluan, isi-isi penting dan penutup. Okey, semua teknik ini cikgu akan nyatakan nanti selepas ini. Jadi cikgu nak kamu tumpukan perhatian betul-betul. Okey, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita yang seterusnya, cikgu nak nyatakan satu benda. Okey, dalam video ini dan dalam pembelajaran kita hari ini, apa yang paling penting ialah 30 markah. 30 markah ini agak besar untuk satu soalan, itu soalan karangan, bahagian kertas 2, bahagian B. Okey, cikgu nak kamu betul-betul tumpukan perhatian untuk dapatkan markah yang maksimal. Optimalkah usaha anda untuk dapatkan markah 30 sekurang-kurangnya 25 ke 30 markah. Okey, jadi dalam karangan panjang ini agak panjang tetapi agak besar juga markahnya. Okey, jom kita lihat pada soalan ini. Jom. Karangan panjang kertas 2 bahagian B. Okey, jadi ini merupakan kerangka penulisan karangan anda. Terbahagi kepada 3 bahagian. Iaitu yang pertama ialah pendahuluan, yang kedua isi penting, yang ketiga ialah kesimpulan. Seterusnya, okey, di kelas semasa kita tempoh persekolahan kita, cikgu pernah mengajar kamu berkaitan dengan formula-formula karangan ini. Okey, formula yang pertama ialah pendahuluan. Kita lihat yang pertama pendahuluan. Pendahuluan tekniknya ialah TKS. Okey, masih ingat TKS? Okey, nanti kita akan tengok sama-sama apa itu TKS. Okey, formula untuk isi penting pula ialah ikamasen yang pertama, dan yang kedua ialah teknik uap. Ini yang pernah cikgu ajar kepada kamu. Nanti kita akan bincang. Okey, yang ketiga pula ialah penutup. Penutup formulanya ialah PCH. Okey, jom kita tengok sama-sama murid-murid. Okey, kita lihat pada pendahuluan. Apa itu TKS? Okey, TKS ialah T untuk tema. Tema, apa yang perlu ada dalam pendahuluan? Mestilah ada tema. Cikgu syorkan kepada kamu supaya kamu tulis satu atau dua ayat berkaitan dengan tema. Tema itu apa? Tema ialah isu ataupun contoh cikgu nyatakan gejala sosial. Contoh tema berkaitan dengan kekeluargaan, tema berkaitan dengan kesihatan. Okey. Yang kedua, K pula. K merujuk kepada kelompok yang terlibat. Contohnya sama ada remaja, keluarga atau sekolah. Jadi contoh soalan tu lebih kepada pelajar ataupun soalan tu lebih kepada remaja. Jadi kaitkan dengan remaja. Buat satu ke dua ayat berkaitan dengan remaja ataupun kelompok tersebut. Okey, S pula. S ialah soalan. Soalan itu apa? Okey, kehendak soalannya apa? Okey, kehendak soalannya ada pada arahan ataupun soalan yang telah dinyatakan pada kertas soalan. Okey, contohnya kesan-kesan, sebab-sebab, punca-punca dan banyak lagi. Okey. Okey, seterusnya. Isi penting. Ini ialah teknik yang sering cikgu ulas di dalam kelas, iaitu ikamasen. Ikamasen, okey. Apa itu ikamasen? Okey, cikgu terangkan lagi. Ikamasen I merujuk kepada individu. K iaitu keluarga. Ma masyarakat, sekolah dan N negara. Jadi ini ialah teknik-teknik untuk mencari contoh murid kekurangan idea dalam mencari idea ataupun isi-isi penting. Jadi murid bolehlah menggunakan teknik ini, iaitu teknik ikamasen tadi. Okey, contoh. Yang kedua pula ialah teknik uap. Teknik uap ini yang perlu ada dalam iaitu satu isi penting. Contoh isi penting yang pertama, kesemua ni perlu ada. Iaitu dari ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, ayat ungkapan, ayat penegasan. Dalam satu isi, dalam satu perenggan. Bila isi kedua pun, kamu masih menggunakan perkara yang sama. Faham? Sampailah, contohnya kamu ada 4 isi penting. Jadi, keempat-empat perlulah ada elemen-elemen ini. Boleh?
Okey, seterusnya penutup. Penutup ni selalu murid lupa cara ataupun formulanya. Okey, formula yang pertama ialah P. Kemudian C dan akhirnya H. Okey, P kita tengok P apa? P ialah pendapat murid itu ataupun pendirian penulis. Pendirian murid-murid. Apa pendirian dan pendapat murid-murid berkaitan dengan karangan ini? Atau murid boleh rumuskan. Ini contoh P. C pula. Okey, C apa murid-murid? C ialah cadangan. Okey, cadangan. Ataupun pandangan penulis. Cadangan contohnya murid boleh bagi cadangan murid-murid. Contohnya gejala sosial apa cadangan yang terbaik? Contohnya murid perlulah belajar ilmu pengetahuan lebih lagi khususnya pendidikan moral, pendidikan sivik. Itu contoh. Okay, H, harapan. Harapan contohnya yang selalu kita dengar ialah wawasan 2020. Kalau dulu pada tahun 2018 selalu TN50 dan sebagainya. Banyak lagi ya. Itu ialah wawasan-wawasan yang disyorkan oleh kerajaan. Okey, contoh. Hari ini murid akan tahu contoh yang bakal kita bincang berdasarkan soalan-soalan yang murid telah buat. Okey, yang pertama TKS. TKS, tema kelompok soalan. Ingat, tema kelompok soalan yang ini perlulah ada di dalam pendahuluan murid-murid. Kelompok soalan. Okey, ini merupakan soalan yang telah kita bincang dan soalan yang telah cikgu nyatakan di dalam grup WhatsApp. Okey, lihat di sini. Teknik TKS cikgu aplikasikan untuk mencipta ataupun membina sebuah karangan. Okey, yang pertama TKS ini untuk pendahuluan. Okey, kita lihat di sini. T, pada era globalisasi ini, Malaysia hidup dalam kemajuan namun kos sara hidup dan harga minyak juga kian meningkat dari masa ke masa. Okey, itu untuk T. Tema ialah berkaitan dengan masyarakat hidup dalam kos sara hidup yang amat tinggi. Betul tidak? Okey, kelompok. Kelompok di dalam ni siapa? Okey, kelompok ialah lebih kepada masyarakat Malaysia. Okey, di sini kita lihat. Okey, kelompok ialah masyarakat Malaysia. Jadi, hal ini demikian kerana negara kita dalam fasa penting iaitu fasa negara membangun kepada fasa negara maju. Okey, S plus soalan. Okey, namun terdapat beberapa kaedah bagi mengatasi kesan kenaikan harga minyak. Okey. Itu merupakan contohnya. Okey, jadi ingat murid-murid semua ini gabungkan menjadi sebuah perenggan yang gramatis dengan ayat yang gramatis. Okey, jadi ayatnya akan jadi sebegini. Pendahuluan murid-murid akan seperti ini. Perenggan murid-murid akan seperti ini. Jadi mantap dari segi pengolahannya. Okey, seterusnya contoh. Teknik isi-isi penting. Ini bagi teknik isi-isi penting pula Ika Masin atau Ika Masena. Okey, cikgu di sini cikgu letakkan Ika Masena untuk ekstra. Okey. I, individu bijak berbelanja. KA, keluarga mengajar anak untuk menabung. Ini isinya. MA, masyarakat mempraktikkan makan di rumah bersama dengan keluarga. Masyarakat boleh praktikkan bersama-sama keluarga mereka lah. Okay, SE, sekolah syorkan murid untuk membawa bekal ke sekolah. N, negara kempen gunakan pengangkutan awam. Dan A, antarabangsa bekerja sambilan seperti perniagaan dalam talian secara global. Jadi cikgu bagi Ika Masin. Okay. Contoh yang kedua ialah OWAP. OWAP ini daripada Ika Masin tadi, contohnya murid nak ulaskan bahagian ini keluarga. Boleh. Ulaskan iaitu menggunakan teknik OWAP ini. Teknik OWAP ini. Okay, setiap isi yang contoh individu, keluarga, murid boleh gunakan teknik OWAP untuk menghuraikan isi murid-murid. Okay. Ini contohnya. Yang pertama ayat topik. Ini ayat topik. Yang kedua teknik OWAP ialah ayat huraian. Yang ketiga ayat contoh. Yang keempat ayat ungkapan. Dan terakhir sekali ayat penegasan. 5 teknik OWAP ini perlulah ada di dalam sebuah perenggan isi. Okey. Ini contoh-contoh panduan murid boleh gunakan untuk membina isi-isi penting murid-murid. Okey, contohnya yang pertama. Cara perdana bagi ayat topik. Cara perdana bagi mengatasi kesan kenaikan harga minyak ialah kita seharusnya menabung dengan bijak, tidak mengira peringkat umur.
Ini ialah isi penting yang pertama. Okey, kemudian huraikan. Hal ini demikian kerana jika kita menabung, wang kita mampu menyelesaikan masalah khususnya pada masa kecemasan kerana kita memerlukan wang tabungan. Okey, ini yang kedua. C ataupun ayat contohnya wang boleh disimpan di lokasi yang selamat seperti bank. Misalnya, akaun simpanan khas untuk kanak-kanak seperti akaun Nuri Bank Rakyat, simpanan pada masa hadapan seperti KWSP. Okey, maaf. Ayat ungkapan pula berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian merupakan pepatah Melayu yang menyimpan makna yang mendalam. Okey, ayat penegasan. Kesannya menabung dapat mengurangkan kesan kenaikan minyak yang melanda negara kita. Okey, ini merupakan teknik wap. Okey, ini contohnya. Jadi murid tadi boleh lengkapkan dan gabungkan semua ayat yang menggunakan teknik wap tadi menjadi seperti ini. Ingat. Semua ni dah cikgu nyatakan. Gabungkan akhirnya menjadi sebuah perenggan yang mantap dan akhirnya kamu membina ayat yang gramatis insya-Allah. Okey, contoh untuk teknik penutup atau kesimpulan PCH. Okey, PCH ini contohnya kesimpulannya kita harus merancang P untuk apa tadi? P untuk penutup ataupun pendapat murid. Kesimpulannya kita harus merancang dengan bijak dan jitu agar dapat mengatasi kesan kenaikan harga barang atau harga minyak. C, cadangan oleh itu semua pihak tidak kira kerajaan atau swasta berganding bahu menghadapi masalah ini agar kesan kenaikan harga minyak dan peningkatan kos hidup boleh diselesaikan. Dan H, harapan kita berharap agar kita menjadi sebuah negara yang maju menjelang tahun 2050 dan rakyat Malaysia dapat menikmati bersama kemajuan yang dikecapi. Jadi gabungkan ayat-ayat ini menjadi sebuah perenggan yang gramatis, itu perenggan kesimpulan. Boleh? Okey. Sampai sini saja PDP cikgu. Okey, sebelum tu cikgu nak nyatakan kata-kata khidmat dulu. Barang siapa belum pernah merasa pahitnya mencari ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya, daripada Imam Syafi'i. Okey, selesai. Okey, tadi kita dah belajar berkaitan dengan karangan panjang. Okey, dari A sampai Z itu dari pendahuluan, isi-isi penting dan penutup. Jadi, apa-apa pun cikgu nak kamu ingat. Ingat betul-betul khususnya 3 perkara ini tadi. Okey, contohnya kalau pendahuluan, apa yang perlu ada. Kalau di dalam isi penting, apa yang perlu ada. Dan kalau di dalam penutup, apa yang perlu ada. Ingat, itu ialah cara kamu untuk dapatkan markah yang cemerlang dalam bahasa Melayu. Okey, good luck semua. Bye.